Dia adalah seorang pekerja yang sangat baik, sangat bagus sebenarnya. Sampai saya sangat-sangat sayangkan dia. Betray the trust lah. Dia rupanya kita bagi telefon untuk kontak anak, tapi dia cari jantan. Jadi dengan cerita dalam The Maid 2 awak dah tak seganas macam dalam The Maid awal-awal dulu. Silat dah kurang sikit, dah baik sikit lah. Kenapa lain sikit tu? Baik sikit sebab dah lupa watak nombor satu kot. Tak, bukan lupa watak. Tapi ada sesuatu yang berlaku dalam hidup Fika ni sampai dia terlalu depressed. Dia dah tak boleh dah nak lawan. Dia punya depressed tu memang tahap yang level paling tinggi lah. Okey. Kalau nak tahu kena tengok episod pertama lah baru tahu kan. Episod pertama dah tahu dah. Dah tahu. Cuma bezanya sekali ni bukan dekat rumah, dekat mana lagi? Cerita sikit, mungkin sinopsis sikit lah. Untuk The Maid 2 ni dekat mana, apa yang cerita dia sebenarnya? Okey, The Maid 2 ni kita syuting masa dalam pandemik lagi. Jadi kita ada kekangan lah untuk pergi macam nak syuting kat mall tak boleh, nak syuting kat rumah-rumah banyak yang tak boleh. Jadi director, producer dan juga scriptwriter come up with the idea. Kita syuting dekat resort je. Jadi kita syuting dekat Grand Lexis Port Dickson. Memang 100% dekat resort tu. So kita tak keluar, kita syuting kat dalam tu je. Okey. Masih ada yang mati, cuma bezanya kali ni macam pergi bercuti Kalau nak pergi cuti tapi ada mission. Kita orang dulu kita orang bergaduh, 3 orang madu ni bergaduh, sekarang kita bergabung, meletup. Wow, lain macam lain macam. Dan yang paling tu itu cabaran. Jadi ada sebut pasal PKP semua kan. Tapi dengan cerita you pun sendiri pun ada cabaran juga yang menyebabkan penggambaran terpaksa bertangguh sekejap lah. Kan? Okey. So macam mana masa tu masa awal-awal mula berlakon belum lagi tak nampak sangat. Sebenarnya okey. Masa syuting yang awal dulu yang pertama, saya dah 4 minggu pregnant. Tapi saya sorongkan daripada semua orang sebab masih awal kandungan. Dan saya rasa tak ada masalah pun sebab syuting tak adalah sampai 6, 7, 8 bulan kan. Syuting masa tu cuma dia orang lock date kita orang tak sampai sebulan pun, 3 minggu je. Jadi 3 minggu tak ada masalah lah untuk saya. Pregnancy pun perut takkan nampak kan. Baru 4 minggu. Jadi bila dah postpone tu dah start nervous sampai satu tahap memang saya terpaksa bagi tahu yang saya sebenarnya pregnant. Terus semua orang macam alamak. Saya cakap tak boleh, memang tak boleh nak syuting sebab perut dah nampak, dah start nampak. Dengan masa tu nak selesaikan kes ada yang positif lah, and then nak start syuting ada yang positif. Bila nak start syuting ada kes vaksin lagi kan. Dengan saya pun tak boleh nak vaksin. Jadi banyak masalah juga sampailah bila saya dah mengaku perut saya dah besar tu semua orang macam terpaksa stop juga. Tunggu saya habis saya bersalin dan juga berpantang. Tapi dari segi Izzati lepas bersalin baru sambung balik, konti tu tak lari sangat lah bentuk badan semua. Ada juga. Astagfirullahaladzim, lari. Ada seluar yang tak muat. Saya naik 9 kg lepas bersalin. Okey. Jadi masa syuting tu memang walaupun muka saya alhamdulillah Allah dia bagi rezeki kat saya sebagai seorang pelakon, muka adalah aset yang sangat penting. Jadi muka saya memang tak naik. Bukan jenis yang mengandung muka pun gebu tak ada. Tak. Walaupun berat saya pernah cecah sampai 60 kg tapi muka saya tetap slim. Tapi badan memang nampak besar. So ada beza jugalah. Seluar tak muat. Kalau ada baju kecil pun memang nampak sempit. Ada tak muat juga baju. Memang itu je. Jadi itulah masalah-masalah dekat set tu macam okey seluar dah tak muat, macam ni kita nak buat ni kan. Benda tu lah dia orang cari. Tapi mereka tunggu jugalah. Maknanya sempatlah habis pantang dulu semua lah. Habis pantang dan juga sebenarnya saya pantang 3 bulan lebih. Lepas tu baru start syuting. Dah dekat 4 bulan lah habis pantang. Faham. Bukan pantang biasa ni, pantang panjang-panjang. Saya punya pantang saya sangat tradisional. Dia pantang 100 hari. Saya bukan pantang 44 hari. Okey, faham pantang tradisional. Okey. Bila sebut pasal pantang, bila sebut pasal anak, okey yang baru-baru ni kes awak saya dah baca kan. Weh, berderau darah bila dengar kata sebab kalau bawa lari duit tak kisah. Keluar kosong tak kisah. Ini meninggalkan anak pada di rumah. Mungkin boleh cerita sikit daripada Mulia Izzati sendiri. Apa yang berlaku dan sekarang ni macam mana pula? Kalau tanya masa hari kejadian tu muka macam ni tau. Tapi sekarang ni I mampu gelak je. I tak boleh nak buat apa. Saya atau suami saya kita orang dua-dua tak pernah marah, tak pernah tinggi suara dengan dia, tak pernah suruh dia buat kerja berat-berat ke apa ke, cuma jaga anak. Macam kerja lain tu dia sendiri yang sanggup nak buat. Masak memang dia sendiri yang nak masak. Even saya larang dia untuk buat benda tu pun dia tetap cakap tak apa puan, saya buat, tak apa puan. So dia adalah seorang pekerja yang sangat baik, sangat bagus sebenarnya. Sampai saya sangat sayangkan dia. Saya beli macam-macam kat dia, baju, seluar, saya bawa dia pergi shopping, dia pilih sendiri baju-baju semua, saya bayar semua.
Sampai tahap macam tu. Even kalau jalan kat luar pegang tangan, memang baiklah, kita baik sangat tahu. Saya pun bagilah telefon dekat dia sebab saya kesian dekat dia, nak contact dia, ada 2 orang anak dekat Indonesia. Tapi tak sangka kita buat baik macam tu pun dia tetap juga betray the trust lah. Dia rupanya kita bagi telefon untuk kontak anak, tapi dia cari jantan. Dia ni janda lah. Katanya janda, tapi saya rampas telefon dia. Bila kita buka WhatsApp dia, memang saya minta password dekat dia. Bukan saya baca phone dia sendiri, tak. Saya minta password dia, saya cakap saya nak baca semua WhatsApp kamu ya. Saya dah bagi tahu dia. Jadi bila saya baca WhatsApp tu, ada seorang lelaki ni, dia macam cakap suami isteri, maknanya dia ni isteri orang lagi sebenarnya. Tapi tetap juga mencari jantan lain. Lelaki tu orang Malaysia. Saya dah jumpa dah lelaki tu. So pada hari kejadian apa yang berlaku sebenarnya? So dia keluar rumah semua tu, apa cerita dia? Pagi tu saya dah rampas telefon dia 2 hari lah. Hari tu masuk hari kedua lah. Kira semalam tu saya dah rampas telefon dia. Jadi dia dah tak ada telefon. Mungkin dia stress ke tak boleh nak contact lelaki tu. Rupanya dia orang dah plan lama tau nak lari. Dia dah plan dah dia lari. Saya baca lah WhatsApp tu memang dia dah plan lari. Dan hari tu juga mungkin dia dah tekad, walaupun tak ada telefon, dia lari juga. Tapi dia cakap dia lari tu sebenarnya dia nak pergi airport. Saya cakap, kamu ni betul ke tak betul kan? Apa ni, mana ada orang pergi airport jalan kaki? Jauh kot airport kan? Dia cakap dia nak pergi airport. Saya tak tahulah macam mana keadaan dia, tapi memang ditinggalkan. Tapi kontraktor ada dekat rumah masa tu, dan jiran-jiran saya pun ada nampak dia. Saya dekat syuting, dan jiran yang bagi tahu saya dia lari. Dan bila tengok CCTV masa tu pukul 10.35 10.37, saya tengok CCTV pukul 10.30 dia lari. Pagi? Pagi saya dekat set. Saya baru pergi set pukul 8.30 pagi tadi. Lepas tu pukul 10.30 dia lari. Dan Azwan yang pergi kejar sebab kontraktor tolong jagakan anak-anak. Okey. Terpaksa maksudnya awalnya Azwan pun tak perasan dia keluar rumah tu? Memang tak tahu. Jadi Azwan pergi kejar dia. Dia dah agak jauh jugalah, dalam 400-500 meter lah dia dah jalan kan. Lepas tu Azwan kejar dia, dapat dia bawa balik rumah lah. So apa tindakan you seterusnya masa tu? Sebab kalau setengah orang boleh melibatkan anak, melibatkan ini kadang-kadang balai kita. Memang kalau ikutkan hati ni yang sangat-sangat marah, saya seumur hidup tak pernah marah orang macam tu. First time saya marah orang. Saya tak tahu daripada mana kekuatan tu datang, daripada mana. Tak tahulah, mungkin sebab anak lah saya rasa. Jadi sebab anak saya boleh marah. Saya marah, yang betul-betul marah sangat, sampai dia pun terkejut. Tapi dia reda kena marah. Dan sekarang ni bila saya telefon ayah dia, saya bagi tahu apa yang dia buat semua kan. Dan bila dengar ayah dia cakap, dan ejen cakap ayah dia cakap mak dia sebenarnya tengah sakit sakit stroke yang sangat-sangat teruk sampai pakai pampers semua kan. Dan dia ada 2 orang anak. Saya rasa macam tak sampai hati. Dan saya suruh bertaubat. Sekarang ni hari-hari saya nampak dia solat, dia zikir semua. Tu yang buatkan saya rasa macam tak apalah, saya tak payahlah serah kat balai kan. Dia ada anak, kesian kat anak dia. Jadi saya beli tiket flight, esok dia balik. So dia dah tak ada singgah sekarang? What do you mean? Esok balik ke dia dah balik? Esok flight dia esok. Jadi masih kat rumah saya. Masih ada lagi lah. Masih kat rumah saya. Tapi kita dengan pengawasan suami saya lah kan. Azam memang tak ada pergi mana-mana. Sebab kebetulan kita orang dulu tengah cuti ni. Cuti seminggu. Alhamdulillah sangat. Kita tengah cuti seminggu. Jadi Azwan memang sentiasa awasi dia lah. Kalau macam saya dekat rumah, Azwan bolehlah naik atas, dia rehat, saya akan awas dia. So bila Izzati tanya dia, adakah dia buat benda ni sebab dia tak puas hati dengan Izzati dengan Azwan ke? Apa sebab sebenarnya yang dia buat benda tu? Memang sebab lelaki tu? Dia nak kerja dengan lelaki tu. Lelaki tu offer dia RM3,000 kerja dekat kedai makan. Okey. Macam RM3,000 kerja kedai makan. Banyak kot graduan-graduan kita beratur kalau kerja RM3,000 kan. Macam saya kalau tahu gaji RM3,000 kedai makan, saya suruh anak-anak saudara saya semua pergi beratur kedai tu. Pergi. Dia offer RM3,000. Mana ada kerja RM3,000. Wallahu alam benda ni saya tak tahu. Tapi saya dah jumpa lelaki tu pun cakap dia tak ada duit. Even bos lelaki tu pun makcik saya dah telefon, pun cakap benda yang sama. Dia orang tak ada duit, tak ada offer macam tu, tak ada. Rupanya sebenarnya dia tipu lah. Dia pada muka kau. Tak pernah dia nak balik pun dah sebenarnya kan. Tapi Izzati kalau macam ni, adakah awak serik sebenarnya sebab awak nak menjaga anak dengan bekerjaya kan? Macam mana ni lepas ni? Macam nak ambil serik juga kan, ambil baru? Serik sebenarnya.
trauma pun ada kan, sebab dah 2 kali dan dua-dua tu kita baik, tak pernah marah, tak pernah tinggi suara. Dan sebelum ni apa kesnya? Sebelum ni sebab dia tak boleh jaga anak saya. Dia seminggu je duduk rumah saya. Seminggu duduk rumah saya. Dia cakap dia tak boleh jaga baby sebab bila datang sini, dia tak tahu dia kena jaga bayi. Dia ingat macam jaga budak-budak. Macam 2 tahun ke, dia tak tahu kena jaga baby. Jadi bila dia sampai sini dia terkejut dan saya tengok dia memang tak boleh pegang anak saya, tak boleh. Dia memang tak pandai, dia keras sangat pegang. Jadi saya pun takutlah kan, dia tak pandai jaga baby kan. Dan dia cakap dia tak nak kerja dengan saya. Saya mintalah tukar. Tapi bila nak tukar, maid baru dah masuk, susah. Jadi kena tunggu lagi 2 minggu. Mungkin dia tak boleh tunggu 2 minggu tu. Anak saya pun menangis je dengan dia, tak boleh. Jadi dia lari. Sebab apa ni, dia tak boleh nak tunggu lagi 2 minggu. Tapi dia lari. Lepas esoknya tu, malam tu dia lari. Pagi esok tu dia mesej saya merayu-rayu nak balik. Macam, kau ni kenapa? Kau nak mati ke datang sini? Aku bunuh kau. dia merayu. Tapi saya cakap dia, tak, saya tak nak kamu dah. Kamu dah lari, saya dah hilang kepercayaan pada kamu. Sekarang ni kamu pergilah dekat majikan baru kan. Ejen hantar dekat majikan baru lah. Lepas tu majikan baru tu memang teruk lah, garang katnya, wallahu alam. Dia merayu lagi kat saya. Dia cakap, parah bu, enggak bisa kerja di sini. Dia cakap kan. Saya cakap saya tak nak ambil tahu. Saya terus block nombor dia. Saya cakap saya tak nak ambil tahu. Sekarang ni kamu yang cari masalah, saya tak nak kamu dah. Dia merayu nak balik. Yelah, saya tak pernah marah dia, tiba-tiba majikan baru marah dia kan. Itulah. So jadi yang ketiga ni, Acik akan datang ni akan mencari ke tidak? Tak. Sekarang ni saya rehat dulu. Saya dah minta ejen pulangkan, tapi dia cuma pulangkan 40% je lah kan, sebab dia dah ganti, dia dah bagi diorang, dia dah keluar duit kan. Saya faham. Jadi sekarang ni saya relax kejap. Saya ambil ada yang pernah mengasuh anak saya dulu masa saya pregnant, ada jaga anak saya yang sulung harum. Jadi saya panggil dia. Bila saya syuting, saya akan panggil dia duduk kat rumah saya, jaga anak saya. Kalau saya cuti, saya hantar dia balik ke Selayang. Lah. Dia duduk Selayang. Lokal? Lokal orang Malaysia. Jadi memang dalam hati tu kalau boleh memang tak nak ambil lah buat masa ni. Belum lagi terbuka lah. Belum lagi, tapi saya rasa satu hari nanti saya akan terpaksa ambil juga. Tapi harap-harap benda ni nasib lah kan, bila kita deal dengan manusia. Dan kes maid lari ni sebenarnya memang banyak. Tapi lepas ni saya akan jadi seorang majikan yang sangat tegas. Saya dah takkan baik, saya dah takkan peluk dah bibik saya kalau dia masalah. Lantak kau ada masalah. Astagfirullahaladzim. Tapi saya akan jadi tegas sikit lah. Dan mungkin telefon tu saya akan limitkan lah. Sebab sebelum ni saya terlalu bebaskan maid saya bagi telefon kan. Dan kalau apa-apa jadi pun saya tak pernah marah dia. Dia dah pecahkan gelas saya, dia dah pinggan saya pun ada yang pecah, saya tak pernah marah dia. Saya cakap tak apa, kutip kaca-kaca tu takut nanti anak saya ni. Saya tak pernah marah dia. Dia pecahkan barang saya pun saya tak marah dia. Tapi hari tu saya marah dia sebab dia lari kan. Dia lari dengan anak saya marah dia. Bab anak tu susah sikit lah ya. Memang. Pinggan tak apa, anak tu. Jadi macam mana? 2 orang anak dah sekarang kan. Seorang yang kecil sikit kan. Dengan kerjaya awak sebenarnya. Dan kali ni pula awak kata memang mungkin awak takkan ambil dulu buat masa ni orang gaji semua kan. Perjalanan kerjaya awak macam mana tahun ni? So far Alhamdulillah, saya dah mulakan penggambaran juga. Lepas The Midnight tu saya rehat sekejap. Tapi saya dapat good offer juga daripada Astro, series Liar. Watak tu memang saya tak pernah bawa dalam mana-mana saya pernah syuting sebelum ni. Memang agak heavy watak tu, tapi best. Dan dia punya cast list pun Tisakia, kita ada Tuan Yusof, kita ada Datuk Jalil Hasan, ada Wan Raja. Jadi kalau saya tak terima offer tu memang rugilah, jadi saya ambil. Dan saya rasa lepas series Liars ni, saya pun anak saya dah 5 bulan, nak masuk 6 bulan dah. Saya akan teruskan lah. Azan pula macam mana? Azan pun sama. Dia sekarang ni pun dia tengah syuting dengan ada dia syuting dengan Petronas juga, dan dia ada syuting dengan View. Jadi kita dah sama-sama sibuk sebab kita ada 2 orang anak. Komitmen dah makin tinggi. Itulah. Komitmen satu, masa tu bila kedua-duanya bekerja tu yang nak tanya tu macam mana. So maknanya tak adalah menghalang sangat pekerjaan tu semua. Tak kacau sangat lah. Tak, sebab kita macam mana pun kita kena kerja juga. Cuma yelah, kita ada macam dulu, mungkin saya kalau kerja tu saya tak nak ada off day. Kalau off day saya akan manager saya akan cari event lah, program ke, ataupun macam satu hari syuting saya akan pergi kerja. Aku kerja semua kerja. Tapi sekarang ni macam ada off day, saya cakap macam biar 3 hari tu cuti. Saya nak spend time dengan anak. Jadi awak punya kedua-duanya, awak dengan Azwan, dua-dua ada masa ada ibu bapa lagi tak? Kedua-dua awak dengan saya ada ibu bapa. Azwan, ayah dia dah meninggal masa dia kecil. Jadi macam tak ada terfikir nak minta tolong ke dalam masa terdekat ni untuk sementara waktu ke? Apa perasaan awak bila benda tu kan? Bukan. Minta tolong tu. Okey, Mak Azwan dekat Sabah. Mak saya memang dekat dekat Pentong. Saya
saya kalau sebelum ni pun kalau saya letak anak saya dekat rumah mak saya macam terpaksa kan, saya akan bawa seorang lagi orang yang akan tolong jaga. Saya tak akan biarkan mak ayah saya jaga anak saya sebab mak ayah saya dah tua, dah 50 lebih. Ayah saya dah 60 tahun. Jadi saya 30 tahun ni pun penat jaga budak, apatah lagi orang tua jaga budak kan. Penat. Jadi saya akan letak macam yang sekarang yang jaga anak saya sekarang ni, yang orang Malaysia tu nama dia Eva. Eva pun kalau saya terpaksa letak dekat mak saya, nanti pun saya akan bawa Eva. Dulu pun Eva juga jaga. Memang ada. Saya tak akan biarkan mak saya jaga anak-anak saya seorang-seorang anak. So, awak bukan jenis yang macam masa awak kecil pun mak yang jaga, dah tua-tua pun cucu pun mak nak jaga, bukan Tentu janganlah. Kesian mak saya. Faham. Nangis saya nanti. Faham. Okey. So maknanya kerjaya tak ada masalah, walaupun ada anak, rezeki pun tetap murah lagi. Alhamdulillah, rezeki anak. Walaupun ada kelang kabut sedikit dengan masalah orang gaji semua, tapi semuanya terkawal lah. Alhamdulillah. Dan sekarang pun saya ada nak keluarkan produk baru. Produk apa? Kita keluarkan pencuci wanita. Sekarang dalam proses lah. Kita dah start jual lah sebenarnya. Ini sendiri punya? Sendiri punya. Jadi kita dah start jual. Kita dah ada 13 orang ejen dan stokis. So sekarang ni cuma belum boom, belum start promo kau-kau lagi. Dengan saya boleh sebut namanya? Apa nama produk dia? Cepat. Love Venice. Jadi pencuci wanita Love Venice. Nanti saya dalam bulan Julai nanti kita akan mulakan saya akan post dekat Instagram lepas ni. Kita nak cari lebih ramai ejen kan. So murah rezekinya di situ. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, sabarlah ya pasal orang gaji tu ya. Jadi ya. Nak macam mana? Kan? Sabar je lah. Berlaku cerita The Maid, dapat orang gaji, dapat orang gaji macam tu kan. Gaji saya sebiji macam The Maid saya sebelum ni. Ratu berdrama juga kan. Ratu tu kan jenis yang season 1 dulu kan, dia kan jenis nak kalau definisi dia lawa, dia pergi jadi boyfriend. Sebiji macam maid saya, padi betul. Kena Ratu, betul. kesian Ratu. Kena betul kan. Ratu ada ke tidak? Tengok sendiri ya. Ratu. Zati, thank you so much. Jaga anak baik-baik semua Azwan Okey. Thank you Azmi. Terima kasih. Saya tak ada basic martial art apa-apa. Cuma yang untuk season ni ada nak kena fight dengan Yuna. Which masa yang season 1 dulu tu saya fight dengan yang professional. Jadi senang kan nampak saya bagus kat situ kan. Jadi macam ni sekarang kita dua-dua baru nak belajar. Jadi macam mana ni kita nak buat ni, getar. Dulu takut kan.